بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير صدق الله العظيم. Surah Al-Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Syada la ilaha illallah, syada anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu pada hari ini My Quran Time, baca faham amal bersama dengan Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah Ustaz ya. Ceria hari ini Ustaz ya. Kita hari ini nak meneruskan halaman terakhir Ustaz. Allahuakbar. Ya, subhanallah. Ini selepas beberapa juzuk, 6 juzuk dah selesai, juz yang ke-7 dan kali ini 5 surah. Ya, alhamdulillah bersama dengan tuan-tuan yang berada di rumah untuk kita selalu bersyukur pada Allah SWT. Perjalanan kita masih belum di penghujung tetapi ini sebagai satu inayah bantuan daripada Allah SWT yang kita ucapkan syukur alhamdulillah. Kita mohon pada Allah untuk istiqamah dalam bersama Al-Quran dan pada hari ini kita akan melihat kepada halaman 127, halaman terakhir bagi surah Madaniyah, kumpulan pertama daripada Baqarah kepada Ali Imran, kepada An-Nisa dan juga Suratul Maidah sebelum kita masuk kepada Suratul An'am besok Ustaz ya, insya-Allah. Jadi mari sama-sama kita mulakan dengan Ummul Quran Al-Fatihah dipimpin oleh Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Sila Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'da. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu taala sekalian, kerana terus bergabung dengan kita My Quran Time, masa Al-Quran kita, temu janji kita dengan Al-Quran. Syukur kita banyak-banyak ke hadrat Allah Subhanahu wa taala Ustaz ya. Ya, sudah hari ini di halaman terakhir surah yang kelima kita belajar dan kita baca. Saya yakin dan percaya tuan-tuan dan puan-puan pasti ada momen-momen ataupun ada suasana-suasana manis sepanjang 5 surah yang kita belajar dan hari ini penghujung surah Al-Maidah. Subhanallah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ayuh kita baca dahulu permulaan pertemuan kita dengan Ummul Quran surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin ya rabbal alamin. Itulah bacaan daripada surah Al-Fatihah, Ummul Quran yang kita baca saban hari 17 kali sehari dalam solat kita untuk mengingatkan kepada kita bahawa sebenarnya kita memerlukan hidayah daripada Allah
awalnya kita bercakap pada ayat yang kelima Ustaz ya, padamu ya Allah satu-satunya esa kepada Allah, kita beribadah mengabdikan diri kepada Allah, kita rasa hamba, rasa amat rendah di hadapan Allah SWT. Dalam masa yang sama kita memohon pertolongan bukan saja untuk kita tetapi nasta'in kepada ahli keluarga kita, kepada rakan-rakan kita. Itulah yang kita selalu ucapkan, dan dengan doa ataupun perkataan itu sebenarnya kita betul-betul serius mentauhidkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mohon pada Allah agar rakan-rakan kita juga mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah antara isi penting yang ada pada surah Al-Maidah, surah yang turun ketika Nabi mendapat kemenangan bersama dengan para sahabat kembali ke bumi Makkahul Mukarramah selepas sudah beberapa tahun di Madinah, pergi berjuang dan akhirnya pulang ke kampung halaman ya, mendapat kemenangan Allah. Tanpa tumpah darah, tanpa berperang, tetapi dengan kedamaian. Itulah yang diberikan panduan dalam surah Al-Maidah, surah yang kelima ini, iaitu kita perlu memastikan diri kita dan juga orang-orang di sekitar kita, kita menjemput kepada ketauhidan, keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah yang kita ingin lihat pada halaman terakhir surah Al-Maidah. Mari kita lihat sinopsis pada hari ini, iaitu pada ayat yang ke-114 hingga ayat 115 bercerita tentang Nabi Isa berdoa dan amaran kepada yang engkar setelah diberi nikmat. Ini yang kita akan lihat bersama. Kemudian kita akan melihat sambungan 116 hingga 118. Nabi Isa tidak pernah memerintahkan orang Kristian, orang Nasrani menuhankannya dan ibunya. Itu yang penting diberi perhatian kerana ini adalah ketauhidan kepada Allah. Dan ayat 119 hingga 120 Allah menceritakan bahawa Allah Maha Pencipta dan Maha Penguasa, langit dan bumi adalah miliknya. Jadi sudah tentunya rugi bagi sesiapa yang mensyirikkan Allah ketika menang. Kemenangan itu tandanya ialah apabila kita berjaya esakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jom kita baca sama-sama daripada ayat 114 hingga 116 bersama dengan Ustaz Tarmizi. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, hari ini kita nak baca halaman yang terakhir di surah Al-Maidah, itulah muka surat 127. Kita nak mula baca dari ayat 114 ya. Sehingga ayat yang ke-116 ya. Okey, lebih kurang separuh halaman kita baca. Dan bacaan kita hari ini adalah bacaan yang terakhirlah untuk surah Al-Maidah. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala terima bacaan-bacaan kita yang sebelum-sebelum ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala pilih lagi kita, dipermudahkan untuk bersama dengan hadiah yang istimewa ini, iaitulah banyak lagi surah-surah selepas ini, Al-An'am dan seterusnya, insya-Allah mudah-mudahan Allah perkenankan hajat kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita baca dengan bacaan, saya nak cuba murattal bayati sah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala Isa ibn Maryam Allahumma rabbana anzil 'alaina ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا
نعذبه أحدا من العالمين وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 114 hingga 116 ya, sebagai halaman terakhir daripada surah Al-Maidah. Semalam kita sudah pun melihat kepada kisah Nabi Isa bersama Hawariyun pengikutnya, iaitu mereka ini Ustaz ya. Hawariyun ni bercampur-campur, ada yang nelayan, ada pedagang ataupun businessman ya, campur-campurlah ya. Dan mereka ini minta kepada Nabi Isa ya, boleh ke Allah yunazzila alaina ma'idatan minas sama, ya, bolehkah Allah menurunkan hidangan daripada langit. Ya, kalau ikutkan pendapat ulama, yang turun itu adalah roti dan juga anggur. Itu ya, ada pendapatlah, ada yang kata ada perkara lain, tapi yang majoritinya bercakap tentang roti dan anggur. Bagi zaman sekarang ni mungkin roti dan anggur ni kira biasa-biasa Ustaz ya, tapi waktu-waktu itu ini sebagai makan kemewahan ya, pasal bukan mudahlah nak buat roti kan. Kita sekarang dah ada mesin apa sebagainya, dan anggur memang sampai sekarang pun masih lagi dianggap sebagai makanan yang mewah. Jadi apakah yang berlaku ialah Nabi Isa bertanya kepada mereka, fattaqullah ya, ittaqullah in kuntum mu'minin, pada ayat 112 malam. Dan mereka menjawab bahawa sebenarnya kami ni memang nak makan, nak tenangkan hati kami, nak mengetahui kebenaran, dan juga kami akan bersaksi. Kami akan betul-betul bersaksi bila mendapat makanan ini. Jadi kerana mereka ini bukan tak beriman Ustaz ya. Mereka beriman tetapi mereka ni kurang ilmu. Ya, kurang ilmu. Jadi orang yang kurang ilmu ni, dia bila ditambah ilmu tu dia akan makin kuat lagi keimanannya. Memang Allah cakap pun dalam surah Al-Quran bahawa Allah menaikkan darjat orang berilmu tu lebih tinggi beberapa darjat daripada orang yang beriman tanpa ilmu. Baik. Pada ayat 114, Nabi Isa putra Maryam berdoa. Menarik kat sini Allah menggunakan Isa bin Maryam, nak menceritakan bahawa Isa ini adalah anak kepada Maryam. Banyak kali Allah menggunakan perkataan ini. Boleh saja kalau dalam Al-Quran ni Allah menyatakan Muhammad, tak cakap Ibnullah, Ibnu Abdullah. Tapi kalau Isa memang Ibnu Maryam. Pasal nak beritahu kepada orang Nasrani, Kristian bahawa Isa bukan Ibnullah, bukan anak kepada Allah. Jadi apakah doa Nabi Isa? Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana 'aidan li awwalina wa akhirina wa ayatan mik. Ya Allah, turunkanlah kepada kami hidangan daripada langit untuk menjadi hari perayaan, hari kebahagiaan kepada kami dan juga orang-orang selepas ini, wa ayatan mink, iaitu menjadi satu ayat sebagai satu kebesaran, satu tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal orang Hawariyun itu memohon. Hawariyun ini adalah istilah dalam bahasa Inggeris disciple Ustaz ya, yang pengikut setia kepada Nabi Isa. Maka pada waktu itu warzuqna wa anta khairur raziqin, dan kurniakanlah
berilah kami rezeki wa anta khairur razikin. Jadi Nabi Isa mengakui bahawa Tuhanlah yang pemberi rezeki. Ini penting untuk kita bercakap tentang akidah, kerana orang Kristian dia merasakan bahawa Nabi Isa ini, tengok kepada mazhab Ustaz ya, tapi ada mazhab kata bahawa Nabi Isa ni satu daripada tiga. Ada mazhab yang kata Nabi Isa inilah Tuhan ya. Jadi kalau Tuhan, mengapa Nabi Isa mohon daripada Tuhan? Tuhan mohon daripada Tuhan. Buat apa kan? Kalau ayah minta pada ayah orang lain tu okeylah kan, pasal kita ni makhluk yang lemah. Tapi ini Allah cakap bahawa Nabi Isa berdoa, ya, berdoa. Jadi apakah yang berlaku? Qala Allah inni munazziluha alaikum. Allah berkata bahawa sesungguhnya aku akan menurunkannya kepada kamu. Tetapi bila minta perkara yang pelik dalam kehidupan kita ini, sebenarnya bagi setiap nikmat yang kita minta ekstra, dia ada tuntutan untuk berhikmat, berjuang dalam agama ini lebih. Maksudnya, jadi kalau tidak apa jadi? Faman yakfur ba'du minkum, jika kamu kufur, jika mereka kufur selepas daripada kamu, fa inni, yang ini memang berat. Bukan sekadar kalau kita cakap tentang dalam neraka itu ada malaikat yang menghukum ya, ataupun akan ditimpakan bala, tapi kali ini Allah menyatakan fa inni u'adzibuhu azaban la u'adzibuhu ahadan minal alamin. Ini memang berkali-kali Allah cakap aku akan mengazab dengan azab yang tidak pernah aku azab seorang pun daripada seluruh manusia. Memang berat betul lah ni. Nak ceritanya apa? Nak ceritanya kepada kita bahawa makin banyak lagi nikmat yang kita terima, apatah lagi kalau kita minta Ustaz ya, dalam akaun kita tak pernah ada 1 bilion kan. Ya Allah, aku akan beriman betul-betul kalau aku tengok 1 bilion dalam akaun. Katakanlah ada orang jenis gitu yang dia nak nampak yang pelik-pelik, padahal apa yang Allah bagi ni dah memang cukup takjub dah. Ya. Tapi kalau minta benda pelik, dalam kes ini mereka minta ma'idatan minas sama', Allah boleh bagi. Allah kata inni munazziluha alaikum pada ayat 115. Tetapi ingat, jika kamu kufur selepas itu, tidak bersyukur dengan nikmat yang ada, maka kamu akan diazab dengan satu azab yang tidak pernah diazab seluruh alam ini, kecuali azab yang ini yang paling pelik. Ya, jadi bagi tuan-tuan perempuan, bila kita ada nikmat banyak, kita dapat degree, ijazah, kita ada anak yang sihat walafiat, pandainya, bijaknya, kurang buat masalahnya, kita ada kereta sampai berapa biji Ustaz? Ustaz berapa biji kereta? Baru dua Ustaz ya. Okey. Jadi kalau tuan-tuan yang ada 4-5 kereta, bukan 4-5 kereta pakai, 4-5 kereta tak pakai. Sebenarnya itu tanda bahawa itu adalah rezeki Allah bagi. Maksudnya apa? Tuan-tuan, kita kena berjuang lebih. Ya. Berjuang maksudnya kena keluar daripada rumah, tolong orang-orang yang mungkin sekarang ini mungkin ada yang banjir Ustaz ya. Baru saya dapat dalam WhatsApp, dia dekat Ijuk ya, ada yang masuk air rumah banjir ya, pasal kan sekarang petang ni hujan lebat. Jadi bagi orang yang ada kereta, bukan 2 pun kena juga Ustaz ya, kita pun kena keluar. Tapi kalau maksudnya lebih kaya, lebih banyak lagi Allah beri kemudahan dalam hidup kita, maksudnya kita perlu manfaatkannya untuk membantu orang di luar rumah kita. Jika tidak, kesannya adalah Allah memberi azab yang tidak pernah dilakukan. Ya. Pasal apa? Kalau dalam kes Hawariyun ini, mereka pernah ataupun mereka ini memohon sesuatu daripada langit Allah SWT. Wa idh qala Allah, jadi ini pada Hawariyun. Kemudian Allah bertanya kepada Isa bin Maryam sekali lagi, ya, dan ini peristiwa ini di mana? Bukan di dunia tetapi di akhirat, di mana kita istilah dalam Quran ni iltifat Ustaz ya. Allah tukarkan konteksnya. Kalau sekarang ini bercakap tentang di zaman Nabi Isa berdoa, tapi dalam ayat yang ke-116 ini ketika di akhirat, apakah kata Allah kepada Isa? Tadi Allah dah turunkan pada zaman Nabi Isa. Bila dah sampai akhirat, ya Isa bin Maryam, anta qulta lin-nasi linnasi takhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Apakah kamu pernah menyatakan kepada manusia, ambillah aku dan ibuku sebagai 2 tuhan selain daripada Allah? Ini adalah satu pertanyaan kepada Nabi Isa ya, bukan Allah berhujah dengan orang Kristian. Tetapi orang Kristian, kalau katakan kita sebagai orang Islam, bila baca ni, oh rupanya saya ini amat penting mentauhidkan Allah. Kata Nabi Isa, subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa bi li bihaq. Aku tidak pernah bercakap pun kecuali bihaq, yang berhak ataupun yang benar sahaja. In kuntu
kuntu qultuhu faqad alimtah. Apa yang aku cakap semuanya apa yang telah engkau ajarkan. Jadi Nabi Isa tak pernah pun buat kata sila sembah aku, sila sembah pada ibu aku, tak pernah. Ya. Perkataan ini adalah fast forward, ya, back to the future lah ustaz ya. Dia punya Allah bawakan kisah ini ataupun perkara ini untuk beritahu kepada kita sebagai umat Islam, kita kena sampaikan kepada kawan-kawan kita yang beragama Kristian, yang Nasrani, pasal bila menang antara orang yang paling banyak sekali, ini menang zaman Nabi ni. Lepas menang zaman Nabi, siapakah orang yang paling banyak Nabi akan berinteraksi selain daripada orang Yahudi? Yang kedua adalah orang Kristian. Dan itu juga berlaku pada zaman ini. Kita kalau umat Islam sekarang ini, antara umat bukan Islam yang paling banyak sekali di dunia ini adalah agama Kristian. Jadi Allah memberi panduan. Kalau kita dah berjaya, nak terus berjaya, kita perlu mempunyai dialog bersama dengan orang-orang yang menuhankan Nabi Isa alaihi salam. Jadi in kuntu ataupun di hujung itu ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsik, ya. Sesungguhnya engkau mengetahui apa yang pada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu. Jadi Nabi Isa mengakui bahawa aku tahu mana yang aku tahu je, tapi aku tak tahu apa yang engkau ada. Innaka anta allamul ghuyub, engkaulah yang mengetahui perkara-perkara yang ghaib. Ya, jadi nak ceritanya ialah bahawa Nabi Isa hanya sampaikan apa yang benar sahaja, tidak dia buat-buat, menandakan bahawa kalau ada agama Kristian itu bukan daripada Nabi Isa. Itu adalah datang selepas Nabi Isa. Kalau ikut sejarah 300 tahun selepas Nabi Isa wafat ataupun diangkat, pada waktu itulah di kerajaan Rom mereka cuba membina satu fahaman yang ada kaitan dengan Trimurti dalam agama Hindu. Terkesan ya, pasal ada sejarah agama Hindu lagi lama agamanya. Jadi kesan itu masuk kepada agama pengikut-pengikut Nabi Isa, jadilah satu agama yang dinamakan Kristian. Jadi ini pelajaran kita, dan mari kita tengok dahulu apakah perkataan pilihan kita pada hari ini, iaitu sama ataupun samawa. Maksudnya nama ataupun tanda, ya, di mana kita lihat di dalam Al-Quran perkataan ini kita akan jumpa di mana ustaz? Di mana tu? Dalam ayat kita ni. Ya, mana tu? Itu langit bukan? Langit. Kalau di sini di ayat yang 114 ya. 114. Maidatam minas sama. Betul. Ya. Jadi as-sama, langit itu ada kaitan dengan nama. Ya. Ismi kan, nama saya Fazrul kan, ada kaitan dengan langit. Apa kaitannya? Kan? Kaitannya ialah as-sama adalah nama ataupun bukti melambangkan kepada petanda sesuatu. Petanda apa? Kewujudan Allah yang amat hebat. Bila ada nama contohnya Fazrul, maksudnya petanda ada seseorang yang berbaju hijau, ya, dan sedang bercakap di Quran time pada hari Rabu 12 hari bulan ataupun 2 hari bulan 12. Itu lebih kuranglah kan, pasal ada nama tersebut. Jadi di sebalik nama itu, di sebalik sama, ada tanda kewujudan seseorang, ya, ataupun sesuatu zat, dan itulah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita berehat sebentar, kita sambung kembali selepas ini. My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah. Alhamdulillah, bertemu kembali kita sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah SWT sekalian. Pastinya kita hari ini di halaman 127. Kita berada di akhir surah Al-Ma'idah. Subhanallah. Semalam saya tertarik perkongsian semalam saya, bila kita makan, Allah ataupun agama kita Islam menganjurkan untuk sebut Alhamdulillah, seperti yang disebut dalam Riyadhus Salihin. Maksudnya kita kena puji Allah, meredai seseorang yang makan makanan yang kemudian memuji atasnya dengan kenikmatan tersebut, dan meminum minuman kemudian memujinya atas kenikmatan tersebut. Betul. Contoh saat kita minum bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Contoh.
minum yang halal Ustaz ya. Jangan beri peluang kepada orang yang cuba mengizinkan minuman yang tak halal Ustaz ya. Tak boleh sebut bismillah, tak boleh pun. Alhamdulillah pun tak boleh. Tak boleh ya. Baik. Jadi sahabat-sahabat Al-Quran yang kasih Allah SWT sekalian, kita nak berkongsi hari ini tajwid kita tentang sifat inhiraf. Apa dia? Iaitulah dari segi bahasanya bermaksud melencong, dari segi istilahnya ketika menyebut hurufnya melencong. Huruf lam dan juga huruf ra, apa nama ni, kalau kita perhatikan ayat dia, contoh ayat dia yang terletak pada ayat yang ke-114, iaitulah Rabbana anzil alaina kan. Satu lagi wa anta khairur raziqin. Jadi kita akan sentuh secara spesifik nanti kedua-dua huruf ini, iaitu huruf lam dan juga huruf ra ini. Jadi seperti yang saya sebut sebelum ini, di atas satu-satu huruf itu dia terdapat beberapa sifat Ustaz. Atas satu huruf tu dia ada banyak sifatlah. Contoh okey, katakan saya lah, Tamizi kan ada sifat dia apa? Contohnya suka contohnya suka makan nasi ayam, contohlah. Ada sifat-sifat dia. Tidur Seafood. awal, seafood contohnya. Sama makan seafood. Saya makan juga. Makan, Alhamdulillah. Maksudnya macam tu lah Ustaz. Atas satu huruf tu dia ada sifat-sifat dia. Jadi kita akan sentuh secara mendalam nanti insya-Allah. Insya-Allah. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Tarmizi bercakap tentang inhiraf ya. Yes, Inhiraf ini kalau di dalam Al-Quran bercakap tentang melencong dari segi syariat ataupun akidah ya. Tetapi dalam tajwid lain ya. Jangan pula cakap boleh ke inhiraf dalam tajwid? Memang boleh ya. Boleh. Inhiraf dalam kehidupan kita, kita melencongkan ya, sepatutnya kita ikut minum yang halal yang Ustaz cakap tadi, tapi diinhirafkan. Kerana apa? Kerana terpengaruh dengan budaya-budaya bukan daripada Allah SWT. Jadi itu yang perlu kita elakkan, dan itulah juga yang kita belajar daripada halaman 127. Di hujung ini Allah menyatakan jangan ada inhiraf ataupun penyelewengan dalam bentuk akidah. Kita nak baca pada ayat yang ke 117 hingga 120. Jom. Terima kasih Ustaz. Sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, banyak yang berkongsi yang kita di Facebook kita. Terima kasihlah kerana terus bergabung dengan kita. Sebarkan lagi, war-warkan lagi kepada kawan-kawan kita, kerana masih ada sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat kita yang belum mengetahui My Quran Time. Betul. Jadi sama-sama kita sebarkan, mudah-mudahan menjadi asbab petunjuk, hidayah, kekuatan dalam kehidupan kita insya-Allah. Ayat yang kita nak baca ni, ayat bermula ayat 117, 118, 119, 120. Ayat yang ke-118 sangat menarik ya. Seolah macam satu kita rayuan kita merayu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa maksud dia, apa kepasan dia, insya-Allah kita kongsi sekejap lagi. Jom kita sama-sama baca dulu. Saya nak cuba bacaan sikah insya-Allah saya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع
الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, itulah daripada ayat yang ke-117 hingga ayat yang ke-120 ya. Ini adalah sambungan kepada ayat 116 tadi bila Allah bertanya kepada Nabi Isa. Allah tak bertanya kepada orang Kristian. Allah bertanya kepada Nabi Isa. Jadi orang Kristian dan orang Islam, orang Yahudi yang membaca perkara ini ataupun kita berhujah membawa perkara ini, kita boleh sampaikan ini adalah dialog Allah dengan Nabi Isa pada akhir nanti. Iaitu bila Allah tanya pada ayat 116 tadi bahawa adakah kamu meminta orang menyembah ataupun menjadikan engkau dan ibumu sebagai dua Tuhan. Nabi Isa kata subhanak, maha sucimu ya Allah, ma yakunu li. Jadi pada ayat 117 ini, aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku, iaitu sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Jadi Nabi Isa membuat disclaimer bahawa sebenarnya Nabi Isa dalam hidupnya tidak pernah menyeru kepada mana-mana orang untuk menyembah kecuali kepada Allah Tuhan Nabi Isa dan juga Tuhan kepada kita semua. Ya, jadi ini penting untuk kita faham kerana wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim, iaitu Nabi Isa ini menjadi saksi selama dia masih hidup. Dia memastikan bahawa beliau memastikan semua orang beribadah kepada Allah Tuhan Nabi Isa dan Tuhan pengikut-pengikutnya. Tetapi apa yang berlaku falamma, ini penting Ustaz ya. Fa tu maksudnya selepas beberapa masa, dan kalau kita tengok sebenarnya bukan selepas Nabi Isa itu diangkat ya, Nabi Isa tidak wafat kan, diangkat itu bukan terus ada orang Kristian. Orang Kristian itu terbina selama sekitar 200-300 tahun barulah agama Kristian itu naik ya. Dan apa yang Nabi Isa cakap, falamma tawaffaitani, selepas aku ini diangkat ke langit dalam keadaan hidup ya, walaupun kadang kat sini waffaitani biasa orang cakap wafat, tapi perbincangan wafat ini tak semestinya mesti orang itu dah masuk kubur Ustaz ya. Sama ada orang tu diangkat ataupun dihilangkan, itu namanya tawaffaitani kunta antar raqib, engkau ya Allah sebagai pengawas alaihim wa anta ala kulli syai'in syahid, engkau yang menyaksikan segala-galanya. Dalam agama Kristian saksi ini penting ya, testimony ya, testimony, kesaksian itu penting. Jadi bila Nabi Isa menyatakan bahawa Allah ini raqib, yang mengawas dan juga yang menyaksikan segala-galanya, bagi orang Kristian dia tahu bahawa oh, saya diawasi oleh Allah, saya sebenarnya bukan tidak boleh main-main. Itu adalah sikap yang perlu ada pada orang Kristian, pada semua orang, agar kita ini bersaksi kepada diri kita. Satu, pasal Allah saksikan kita, jadi kita kena kata bahawa saya tidak akan tipu. Macam katakan pergi mahkamah Ustaz ya. Jadi saksi kalau dia tipu, saksi itu pun kena sekali. Ya, jadi tak boleh main-main dengan kebenaran yang ada. Jadi Nabi Isa menyatakan intu azibuhum, jika engkau mengazab mereka, fa innahum ibaduk, mereka itu adalah hamba-Mu. Nampak seperti lembut di sini, tapi di hujung tu menarik Ustaz. Ya, betul Ustaz. Wa in taghfir lahum, jika engkau tidak mengampunkan mereka, orang-orang Kristian yang mereka kata saya ini sayang kepada Isa, saya ini sanggup untuk berkorban dalam hidup, dan mereka memang kalau kita tengok orang Kristian antara orang yang amat committed kepada kebaikan Ustaz. Tetapi kebaikan itu kalau dibuat pada tempat ataupun dengan Tuhan yang salah, dia lebih kurang orang kerja Ustaz ya. Yes, kerja di syarikat A, minta gaji dekat bos B. Kan. Jadi sebenarnya kalau dah kerja kat syarikat A, buatlah ikut arahan bos A. Tetapi
ada sesuatu yang tak kena kat situ ya. Jadi di sini Allah Nabi Isa kata wa in taghfir lahum fa innaka antal, biasanya bila cakap tentang istighfar ataupun maghfirah, keampunan Allah, hujungnya apa Ustaz? Ghafurur Rahim. Tapi di sini Azizul Hakim. Nak ceritanya apa? Nak ceritanya ialah sesungguhnya Allah ini Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Kalau Ghafurur Rahim, Allah boleh mengampun dan menyayangi. Jadi orang Kristian akan cakap tak apa, as long ataupun apa, God is love. Kan dia boleh guna selalu perkataan itu. Tuhan amat menyayangi kita. Tak apa kalau kita tersilap pun Allah Tuhan boleh ampunkan, pardon me, kan, mengampunkan saya dan juga menyayangi saya. Betul. Tetapi dalam ayat ini bukan perkara tersebut. Innaka antal azizul hakim. Allah ini Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Jangan main-main dengan Allah. Betul. Ya, walaupun Allah memang sayang, tetapi sebenarnya kalau kamu main-main dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sebenarnya kamu tak selamat. Tak selamat ya, pasal mengambil ringan malah mendustakan, mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kesan kepada orang yang berjaya mendapat keampunan Allah kerana beramal dengan apa yang sepatutnya? Qala Allahu hadza yaumu yanfa'us siddiqina sidquhum. Nak minta ustaz baca sekali lagi kerana ini adalah satu ayat yang amat menarik dan ia adalah balasan kepada siapa? Kepada individu yang bertauhid. Dan kalau kita bertauhid, kita insya-Allah bersama di tempat ini. Allah. Apakah tempatnya? Syurga Allah yang sifatnya itu ada sungai di bawahnya, Allah. Kekal dalamnya. Ya. Radhiyallahu anhum wa radu'an, itu Allah. Adalah satu puncak. Ya. Puncak di mana Allah redha kepada mereka dan mereka redha kepada Allah Subhanahu taala. Kita baca dulu Ustaz ayat 119. Baik Ustaz. Terima kasih Ustaz. Tuan-tuan dan puan-puan, mari kita sama baca ayat yang ke-119 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala Allahu hadza yawmu yanfa'u as-sadiqina sidquhum lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu anhu ذلك الفوز العظيم صدق الله العظيم. Allah berfirman, inilah saat orang yang benar memperoleh manfaat daripada kebenarannya. Mereka memperoleh syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah redha kepada mereka dan mereka pun redha kepada Allah. Itulah kemenangan yang agung. Jadi apakah sifat orang yang mendapat manfaat? Orang yang benar, ya, orang yang digelar sebagai as-sadiqin, sidquhum, ya. Maksudnya membenarkan. Salah satu yang digelar siddiq ini juga adalah Maryam, ya. Maksudnya bila Abu Bakar membenarkan Nabi Muhammad, maka keimanan kita kalau kita membenarkan apa yang Allah dan Rasul beri kepada kita, kita tidak mendustakan seperti orang Kristian, ya, mendustakan kata Allah ini Tuhan ataupun bersama dengan Isa Al-Masih bin Maryam dan sebagainya, bercampur-campur, itu adalah mendustakan. Jika kita masih lagi benar, ganjarannya adalah syurga yang kekal di dalamnya, radhiyallahu anhum wa radu'an. Kita biasa jumpa perkataan ini, Allah redha pada mereka, mereka redha kepada Allah. Jadi yang pentingnya siapa? Allah redha dengan kita. Ya. Tapi dalam cabaran dalam hidup kita lah Ustaz, ya, kalau kita memimpin, sultan ke raja, kadang-kadang sultan raja tu dah buat yang terbaik dah. Pemimpin tu dah buat yang terbaik untuk rakyat. Tapi ada je dekat komen kat Facebook ke, saya tak puas hatilah pasal Sultan A, Sultan B, Sultan C kan. Pasal memang dalam hidup kita ini, kalau kita buat baik macam mana pun, ada je orang nak kecam Ustaz. Ya, betul. Ada orang nak kecam. Ya. Jadi bagi pemimpin-pemimpin, kalau kita pemimpin ayah ke dalam keluarga, dalam organisasi, kalau kena kecam itu menandakan apa? Kita redha kepada pengikut. Pengikut tak semestinya redha dengan kita. Betul. Kan? Kadang-kadang ayah dah buat yang terbaik untuk anak, tapi anak masih lagi abah tu dia sayang gitu kan.
Tetapi berlakunya puncak kebahagiaan di akhirat, di dalam syurga nanti, ialah bila Allah redha dengan kita dan kita pun puas hati dengan Allah. Betul Ustaz. Ya, satu Allah redha dulu. Pasal Allah lah yang paling penting redha pada kita. Tapi kita pun tengok segala pengadilan Allah dengan segala nikmat yang Allah bagi kerana kita berjuang baca Quran, tuan-tuan, bersama dengan anak, dengan keluarga, semua kita buat yang terbaik, pemimpin buat yang terbaik, ya. Semua buat yang terbaik. Sampai kat sana nanti Allah redha dan kita pun puas hati. Masya-Allah. Itulah yang dinamakan zalikal fauzul azim, dan ini kejayaan yang besar, dan ini adalah surah Maidah yang turun di hujung kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita boleh fahamlah bahawa sebenarnya lillahi mulkus samawati wal ard wama fihin wa huwa ala kulli syai'in qadir. Memang penat dalam kita nak mengamalkan syariat, tetapi yang pastinya kalau kita ikut syariat lillahi mulkus samawati wal ardi wama fihin, kita sebenarnya bersama kejayaan dan kemenangan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tapi kalau katakan kita nak menang tidak berpegang kepada Allah yang empunya segala alam, sebenarnya kemenangan kita buat peraturan sana sini tapi tidak ambil Al-Quran sebagai dustur perlembagaan, sebenarnya kita sedang melawan empunya alam ini. Ya, empunya alam kata jangan minum arak, kita kata tak apalah, kita bagi peluang kan, kesian orang-orang yang nak minum arak. Sebenarnya kita bukan lawan manusia yang mencadangkan agar arak jangan masuk ke kedai-kedai, tapi kita sedang berlawan dengan siapa? Allah mulkus samawati wal ard. Itu sebenarnya mencabar. Betul, dan jangan main-main dengan Tuhan yang berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Yang kita doakan, kita beriman dengan perkara ini membawa pada situasi kita pada halaman akhir ini. Mari kita lihat. Di situ di atas itu bercakap tentang Maidatan minas sama, ya. Memang menarik Ustaz, ya, kalau dapat makanan daripada langit, ya. Zaman itu dapat roti, dapat anggur tu kira mantap tu. Betul, ya. Jadi itu kalau dapat kelebihan sampai tahap gitu Ustaz, ya, maksudnya perjuangan jangan disia-siakan, ya, kerana azabnya pun lebih mantap lagi. Okey, di sebelah kanan atas itu jangan ditambah-tambah, ya. Tuhan hanya Esa, dan di bawah kiri itu ialah jangan diupdatekan, ya, Bible, ya, Quran yang ada pada zaman ini sudah updated daripada dulu sampai sekarang, tidak ada perubahan. Tetapi apa yang dibuat oleh orang-orang Yahudi, Nasrani, mereka cuba untuk menukar-nukar. Yang pastinya Quranlah sebagai sumber kebenaran. Makin kita berpegang pada Quran, sebenarnya kita berpegang memohon pertolongan daripada Tuhan empunya seluruh alam. Inilah cara kita untuk mendapat pertolongan. Jom kita berdoa. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. رضينا بالله ربا بالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. Ya Allah, ya Tuhan kami, saat ini ya Allah kami telah pun sampai ke surah Al-Maidah. Saban hari, setiap hari kami bersama dengan kalamu Al-Quran ya Allah. Kami berhibur dengannya ya Allah. Kami bertenang-tenang dengannya ya Allah. Maka ya Allah, kami mohon ke hadrat-Mu ya Allah, kurniakan kefahaman buat kami ya Allah. Kurnia kekuatan buat kami ya Rahman. Kurniakan kesembuhan buat kami. Kurniakan ya perlindungan buat kami ya Allah, agar kami senantiasa terus dalam rahmat dan jagaan-Mu ya Allah. Fasihkan lidah kami membacanya ya Allah. Kuatkan semangat kami mendalaminya ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ampun dosa kami ya Allah. Ampun dosa mak ayah kami ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Amin ya rabbal alamin. Begitulah bacaan doa kita pada halaman akhir ini. Ya, kita ada resolusi yang perlu kita ambil perhatian. Mari kita sama-sama perhatikan. Yang pertama, tingkatkan komitmen kita pada Nabi. Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan bantu kita sebagaimana Hawariyun amat committed kepada Nabi Isa alaihi salam, maka Allah kurniakan maidatan minas sama. Yang pertama. Yang kedua ialah sentiasa sucikan Allah SWT, jangan syirikkan Allah pada bila-bila masa. Itu adalah perjuangan kita semua tuan-tuan, agar kita terus mendapat kemenangan daripada Allah. Dan yang ketiga, sentiasa cari kebenaran agar dapat bersama tokoh kebenaran di syurga nanti bersama para nabi. Jadi kita doa sama-sama agar sama-sama kita dapat sebarkan perkara ini. Inilah mesej yang kita nak sebarkan, tabung gerakan Al-Quran, untuk kita sama-sama melebarkan. Tuan-tuan menyumbang dalam nombor yang tertera, kita hasilkan pendidikan, kita sebarkan kesedaran bahawa sebenarnya cara untuk kita menang ialah dengan kembali kepada Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam episod ulangan pada jam 5 petang, pada jam 10 malam dan juga pada 6 pagi. Rancangan ini dibawakan oleh Mufas yang mendoakan tuan-tuan terus ya selesai dengan surah Al-Maidah. Esok kita bertemu dengan surah Al-An'am, insya-Allah. My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah.